Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita yang lepas iaitu bab 2 pemfakturan dan pecahan algebra. Okey, hasil pembelajaran kita adalah dapat melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfakturan dengan betul. Dapat melaksanakan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfakturan dengan betul. Dapat melaksanakan gabungan operasi ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfakturan dengan betul. Okey. Kita akan masuk subtopik yang ketiga iaitu 2.3 ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Okey, 2.3.1 penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Okey, dia kata pemudahkan soalan tersebut iaitu 2x kuasa 2 tolak 2 darab 4x tambah 5. Okey, mula-mula kita salin dulu soalan dia balik. 2x kuasa 2 tolak 2 darab 4x tambah 5. Okey, kemudian kita kembangkan negatif 2 darab dengan 4x dan darab dengan 5. Okey, dia akan jadi 2x kuasa 2, negatif 2 darab 4x, kita akan dapat negatif 8x, negatif 2 darab 5, kita akan dapat negatif 10. Okey, kalau kita tengok, kita ada nilai 2, 8 dengan 10 kan. Jadi, kita boleh faktorkan dia kepada 2. Jadi, dia akan jadi x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Okey, sekarang ni kita tengok kita punya x kuasa 2 tolak 4x tolak 5 ni kan dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c kan. Jadi, kita guna kaedah pendaraban silang. Okey, sekarang ni kita tengok kita punya C adalah negatif 5. Jadi faktor untuk negatif 5 adalah negatif 5 darab dengan 1. Kita akan dapat negatif 5. Kita ambil negatif 5 dengan 1 sebab ianya memenuhi B. Di mana negatif 5 tambah 1 kita akan dapat negatif 4. Jadi pendaraban silang kita adalah X negatif 5. 1 kita silangkan. Kat sini kita akan darab. Kat sini akan darab. Dan kat sini akan tambah. Okey. X darab dengan negatif 5 kita akan dapat negatif 5x. X darab dengan 1 kita akan dapat 1x. X darab dengan X kita akan dapat X kuasa 2. Negatif 5 darab 1 kita akan dapat negatif 5. Negatif 5 tambah 1 kita akan dapat negatif 4x. Okey, sekarang ni kita tengok kita punya dah sama kan dengan yang soalan kita. Jadi, cara kita buat adalah betul. Jadi, kita masukkan dia akan jadi 2 kurungan X tolak 5 darab dengan X tambah 1. Jadi, jawapan akhir kita adalah 2 kurungan X tolak 5 darab X tambah 1. Okey, seterusnya adalah menambah atau menolak pecahan algebra dengan penyebut yang sama. Okey, dia kata pemudah setiap yang berikut. Okey, sekarang ni kita dapat tengok yang A ni penyebut dia sama kan 2x dengan 2x. Okey, jadi kita boleh selesaikan dia akan jadi y tolak 3y bahagikan dengan 2x. Okey, y tolak 3y kita akan dapat negatif 2y bahagi 2x. Okey, dekat atas ada 2, kat bawah pun ada 2. Jadi, kita boleh potongkan dia akan jadi negatif y bahagi x. Jadi, jawapan akhir kita adalah negatif y per x. Okey, seterusnya soalan yang kedua iaitu B. Okey, cikgu minta maaf, sebenarnya ni adalah W ya, bukan y. Okey, sebabkan penyebut dia sama, jadi kita boleh gabungkan dia. Dia akan jadi x tambah 2 tolak x tolak 5 bahagi 5W. Okey, kita selesaikan x tambah 2 tolak x. Okey, tolak dengan tolak akan jadi positif. Positif 5 bahagi 5W. Okey, x tolak x dia akan jadi kosong. 2 tambah 5 kita akan dapat 7 bahagi 5W. Jadi jawapan akhir kita adalah 7 per 5W. Seterusnya adalah menambah atau menolak pecahan algebra yang penyebutnya tidak sama. Salah satu daripada penyebutnya ialah gandaan bagi penyebut yang lain.
Okey, contoh soalan yang pertama, dia suruh kita permudahkan ungkapan berikut. Okey, sekarang ni kita ada penyebut dia 4Y dengan 2Y kan? Okey, 4Y ni adalah gandaan bagi 2. Jadi, kita akan darabkan 2Y ni dengan 2. Bila darab yang bawah, kita kena darabkan juga yang atas. Okey, so sekarang ni kita akan dapat 3/4Y tolak 1 darab 2 akan dapat 2. 2Y darab 2 kita akan dapat 4Y. Okey. Penyebut dah sama, maknanya kita boleh selesaikan. 3 tolak 2 bahagi dengan 4Y. 3 tolak 2 kita akan dapat 1. So jawapan akhir kita adalah 1/4Y. Okey. Soalan yang seterusnya. 4/RS tolak 2R dengan S. Okey, sekarang ni kat sini ada RS. Kat sini ada S je. Jadi kita kena darabkan dengan R. Okey, darabkan dengan R. Okey. 4/RS tolak 2R darab dengan R. Kita akan dapat 2R kuasa 2 bahagi dengan RS. Okey, penyebut dah sama. Maknanya kita boleh selesaikan. 4 tolak 2R kuasa 2 bahagi dengan RS. Jadi jawapan akhir kita adalah 4 tolak 2R kuasa 2 bahagi dengan RS. Okey. Seterusnya adalah penyebut pecahan tersebut tidak mempunyai faktor sepunya. Okey, dia kata permudahkan ungkapan berikut. Kita tengok penyebut dia tak sama. Lepas tu dia tak ada faktor sepunya. Macam mana kita nak cari? Okey, kita nak cari dia. Kita kena darabkan 3 ni dengan 2 dan 2 ni dengan 3. Bila kita darabkan yang bawah, kita kena darabkan juga yang atas. Jadi yang ni darab 2, yang ni pun darab 3. Okey, dia akan jadi 5X darab 2, kita akan dapat 10X. Bahagi dengan 3 darab 2, kita akan dapat 6. Tolak 3X darab 3, kita akan dapat 9X. Bahagi dengan 2 darab 3, kita akan dapat 6. Okey, penyebut dia dah sama. Jadi kita boleh selesaikan. 10X tolak 9X bahagi dengan 6, kita akan dapat X bahagi 6. Jadi jawapan akhir kita adalah X/6. Okey, untuk yang kedua sama juga. Sekarang ni dia ada 3 dengan 2C. Jadi 3 ni kita darab dengan 2C. 2C kita darab dengan 3. Bila darab yang bawah, kita kena darab yang atas. Okey, yang ni pun kita darab dengan 2C. Yang ni kita darab dengan 3. 2A darab dengan 2C, kita akan dapat 4AC. 3 darab 2C, kita akan dapat 6C. Tambah 3 darab B, kita akan dapat 3B. 2C darab dengan 3, kita akan dapat 6C. Okey. Jadi, penyebut dia dah sama. Jadi, kita boleh selesaikan. Okey. Kita akan dapat 4AC tambah 3B bahagi dengan 6C. Okey. Jadi, jawapan akhir kita untuk B adalah 4AC tambah 3B bahagi dengan 6C. Seterusnya adalah penyebut pecahan mempunyai faktor sepunya. Okey, dia kata penyebut pecahan ni ada faktor sepunya. Lepas tu dia kata permudahkan ungkapan berikut. Soalan dia 1/4P tambah 4/6P. Okey, yang pertama kita kena cari faktor sepunya bagi penyebut dia. Okey, penyebut dia adalah 4P dengan 6P. Okey. Okey. Faktor sepunya untuk 4P dengan 6P ni adalah, okey, yang pertama 2. Okey, kita akan dapat 2P dan juga 3P. Okey, yang kedua ni faktor sepunya dia adalah P. Jadi kita akan dapat 2 dengan 3. Okey, gandaan sepunya terkecil dia adalah 2P darab dengan 2 darab dengan 3, kita akan dapat 12P. Jadi 4P ni akan didarabkan dengan 3. Yang ni akan didarabkan dengan 3. Yang ni akan darab dengan 2. Yang ni darab dengan 2. Okey, kita akan dapat 3. 1 darab 3 akan dapat 3. 4P darab 3 kita akan dapat 12P. Tambah 4 darab 2 kita akan dapat 8. 6P darab dengan 2 kita akan dapat 12P. Okey, penyebut dia dah sama kan? Kita boleh selesaikan. 3 tambah 8 bahagi dengan 12P. 3 tambah 8 kita akan dapat berapa? 11. Okey, 11 dengan 12P. Jadi jawapan akhir kita adalah 11 bahagi 12P.
Seterusnya, 2.3.2 pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Untuk mendarab dan membahagi ungkapan algebra, anda perlu memfaktorkan ungkapan tersebut kemudian memansuhkannya sekiranya terdapat faktor sepunya pada pengangka dan penyebutnya. Okey, soalan yang dibagi 2Pi tambah 4 bahagi dengan Pi kuasa 2 tolak 4. Okay, kita boleh tulis dia dalam bentuk macam ni. 2Pi tambah 4 per dengan Pi kuasa 2 tolak 4. Okay, 2Pi tambah 4 per dengan Pi kuasa 2 tolak 4 ni, kita faktorkan pengangka dia dulu. Dia akan jadi 2 kurungan Pi tambah 2 dan dibahagikan dengan Pi kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Sebab apa dia jadi 2 kuasa 2? Sebab 4 bersamaan dengan 2 kuasa 2. Okay. Seterusnya, Pi kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 ni kita boleh faktorkan dia menjadi kurungan Pi tambah 2 didarabkan dengan Pi tolak 2. Okey. Jadi kita akan dapat 2 kurungan Pi tambah 2 dibahagikan dengan kurungan Pi tambah 2 darab Pi tolak 2. Okey, dekat atas ni kita ada Pi tambah 2 dengan bawah Pi tambah 2 kan. Jadi kita boleh potongkan dia. Kita pemudahkan dia dan jawapan kita akan dapat adalah 2 per dengan Pi tolak 2. Jadi jawapan akhir kita adalah 2 per Pi tolak 2. Seterusnya adalah contoh. Dia kata pemudahkan ungkapan berikut. Okey, soalan yang diberi A kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan 2AB darab dengan B kuasa 2 bahagi dengan 1 tambah A. Okey, kita boleh faktorkan ni menggunakan kuasa 2 sempurna. Okey, untuk A kuasa 2 tolak 1, dia akan jadi A kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 bahagi dengan 2AB darab dengan B kuasa 2 bahagi dengan 1 tambah A. Okey, A kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 ni kita faktorkan, dia akan jadi A tolak 1 darab dengan A tambah 1 bahagi dengan 2AB darab dengan B kuasa 2 ni adalah B darab B bagi dengan 1 tambah A. Okey, kita tengok pengangka dengan penyebut ni ada sama tak? Okey, yang ni ada sama kan? A tambah 1 dengan 1 tambah A. Okey, kita masukkan dia. Okey, yang ni pun ada sama juga B. Okey, yang ni kita masukkan B, kita masukkan B. Okey, jadi jawapan akhir kita adalah B darab dengan A tolak 1 bahagi dengan 2A. Jadi jawapan akhir kita adalah B darab A tolak 1 bahagi dengan 2A. Contoh yang seterusnya, dia kata pemudahkan ungkapan berikut. Dia bagi 5A per dengan A tambah 2B bahagi dengan 2AB per dengan 3A tambah 6B. Okey, sekarang ni kita tengok dia bagi bahagi kan. Okey, kita salin balik 5A per dengan A tambah 2B. Bahagi ni kita tukarkan kepada darab. Jadi kita perlu terbalikkan dia. Dia akan jadi 3A tambah 6B bahagi dengan 2AB. Okey, sekarang ni kita pecahkan dia. 5A per dengan A tambah 2B darab 3 ni kita keluarkan. Dia akan jadi A tambah 2B per dengan 2AB. Okey, kita tengok dekat pengangka dengan penyebut dia ni ada sama tak? Ada yang ni kan A tambah 2B, yang ni pun ada A tambah 2B. Jadi kita masukkan dia. Dia akan jadi jawapan akhir kita adalah 5A darab dengan 3 bahagi dengan 2AB. Jadi kita akan dapat 15A bahagi dengan 2AB. Okey, kat atas pengangka dengan penyebut ni ada sama kan? A. Jadi kita masukkan dia, dia akan jadi 15 per dengan 2B. Jawapan akhir kita adalah 15 per dengan 2B. Seterusnya adalah 2.3.3 iaitu gabungan operasi ungkapan algebra. Okey, dia kata selesaikan gabungan operasi berikut. Soalan yang diberi adalah 2 per 5B darab dengan 15A tambah 25B tambah A per B. Okey, kita boleh pemudahkan dia. Kita salin balik 2 per 5B. Okey, 15A tambah 25 ni kita boleh faktorkan dia. Kita boleh faktorkan dia dengan 5. Okey, 15 bahagi 5 kita akan dapat 3A. Tambah 25B bahagi 5 kita akan dapat 5B. Okey, tambah dengan A per B. Okey, kemudian kita tengok
ada tak yang sama antara pengangka dengan penyebut? Ada kan? Okey, 5 yang sama. Jadi kita masukkan 5. Okey, kita jadikan dia 2 darab dengan 3A tambah 5B per dengan B tambah A per B. Terus kita darabkan 2 ni dengan 3A. Kita darabkan 2 juga dengan 5B. Kita akan dapat 2 darab 3A. Kita akan dapat 6A. Tambah 2 darab 5B. Kita akan dapat 10B. Per dengan B tambah A per B. Okey, sekarang ni penyebut dia sama. Jadi kita boleh selesaikan dia. Dia akan jadi 6A tambah 10B tambah A per dengan B. Okey, 6A tambah dengan A, kita akan dapat 7A tambah 10B per dengan B. Jadi jawapan akhir kita adalah 7A tambah 10B per dengan B. Seterusnya adalah contoh. Dia kata selesaikan gabungan operasi berikut. Okey, soalan yang diberi 9K kuasa 2 tolak 12K tambah 4 bahagi dengan 3K tambah 2 darab dengan 3K tolak 2. Okey, yang atas ni bentuk dia dalam ni kan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi kita akan guna kaedah pendaraban silang. Okey, dia punya ni 9K kuasa 2. Jadi dia akan jadi 3K. Bila 4 dia akan jadi negatif 2. Okey. Kat sini dia akan jadi darab. Kat sini pun akan jadi darab. Okey, kat sini akan jadi tambah. Okey. 3K darab dengan negatif 2. Kita akan dapat negatif 6K. 3K darab negatif 2 akan dapat negatif 6K. 3K darab 3K akan dapat 9K kuasa 2. Negatif 2 darab negatif 2 akan dapat 4. Negatif 6K tambah negatif 6K, kita akan dapat negatif 12K. Okey, jadi cara yang kita buat ni betul sebab kita dapat balik soalan dia. Okey, kita selesaikan dia. Dia akan jadi 3K tolak 2 darab dengan 3K tolak 2 per dengan kurungan 3K tambah 2 darab dengan 3K tolak 2. Okey, kita tengok pengangka dengan penyebut ni ada sama tak? Ada kan? Okey, yang ni, yang bawah ni 3K tolak 2 sama dengan 3K tolak 2 dekat atas. Jadi kita masukkan dia. Jawapan akhir yang kita akan dapat adalah 3K tolak 2 per dengan 3K tambah 2. Jadi jawapan akhir kita adalah 3K tolak 2 per dengan 3K tambah 2.